Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita telah pun masuk ke ayat 19 dan 20. Walau bagaimanapun dalam ayat 18 ada satu perkara lagi yang saya nak menarik perhatian tuan-tuan. Boleh kita rujuk pada muka surat 555 dari tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat dalam tafsir surah Yusuf, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka datang membawa baju kemejanya yang berlumuran dengan darah palsu. Yang aku berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sahajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Mereka datang bawa baju kemeja yang berlumuran darah ini, perbuatan bohong yang dibuat-buat, perbuatan untuk meyakinkan tipu daya mereka terhadap Nabi Yusuf, dengan tujuan hati yang jahat dan juga sanubari yang busuk itu. Mereka mencari seekor anak kambing sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, As-Suddi dan lain-lain, menyembelihnya, menumbuhkan darah ke bajunya untuk mempengaruhi si ayah bahawa baju yang dipakai Yusuf ketika itu adalah baju yang sekarang kena pada darahnya. Tapi mereka lupa pula untuk mengoyakkan baju itu hingga kejadian itu tak dapat diterima oleh ayah. Bahkan dia menjelaskan kepada mereka dengan menolak perkataan mereka dengan mengatakan bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil, bahawa kamu telah pun menjadi indah kepada kamu. Tazyin, sawalat tu maknanya zuyinat lakum, mana kamu telah pun buat satu penipuan kejahatan kemudian kamu berpura-pura mengatakan begitu ke? Fasabrun jamil, sebenarnya dirimu lah yang mana baik buatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baiklah kesabaranku. Artinya aku akan bersabar dengan sebaik-baik kesabaran dalam menghadapi masalah, kemusykilan yang kamu lakukan itu, isu yang kamu lakukan, yang kamu timbulkan, sehingga Allah memberi jalan keluar melalui pertolongan dan kasih sayangnya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah sahaja yang tempat mohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Bila kita berada dalam situasi seperti ini, tuan-tuan, hanya Allah sahaja tempat untuk kita mengadu. Apa maksud sabrun jamil ni? Dari sudut bahasa Arab, kalau kita belajar seperti kata Imam Ibn Arafah dalam i'rabnya, iaitu kat sini fasabrun jamil mubtada ataupun khabar kepada mubtada, ai fasabri sabrun jamil. Maknanya di sini aku tidak akan mengadu kepada sesiapa pun urusan ini, kedengkian, kejahatan yang kamu lakukan kepada puteraku Yusuf, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat faham dari sudut bahasa Arab kat sini, artinya ada ihtibak, iaitu ada sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Allah SWT, kerana sifat Quran ini ijaz. Ijaz Quran satu wajahnya adalah ijaz. Ijaz ni maknanya dia memendekkan cerita kerana kita dapat langsung faham tanpa ada penguraian lanjut. Jadi Nabi Yaqub tidak pergi cari anaknya. Itu yang dapat difahami daripada ayat ni. Boleh jadi kerana baginda sudah pun berada pada usia tu, yang badan yang sudah sangat uzur dan tidak mampu lagi untuk mencari. Di samping baginda yakin bahawa walau mencarinya pun tak akan bertemu, kerana abang-abang Yusuf ini tidak akan membantu. Lagipun entah mana dicampaknya Yusuf itu, mereka tak akan beritahu. Namun demikian, harapan baginda Yaqub AS tentang keselamatan puteranya Yusuf tetap subur dalam dirinya. Di samping itu, tentu mimpi Nabi Yusuf dan pentafsiran yang baginda telah buat kepada anak itu menyegarkan ingatan ayah bahawa keselamatan Yusuf ini adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat-ayat ini ada perkara yang tidak dinyatakan oleh Allah SWT, kerana ini sifat Quran, ijaz. Maknanya bila dah menyatakan satu perkara, kita dapat menyelami di sebalik itu adanya satu perkara yang tidak dinyatakan, kerana bagi orang beriman, al-mu'min kayis, fatin. Orang beriman ni dia baca, dia boleh tadabbur, dia boleh gambarkan, dia boleh buat imajinasi kat situ. Jadi sebenarnya adalah kisah yang akan kita lihat nanti bila
si ayah ini bertemu dengan puteranya Yusuf selepas beberapa puluh tahun. Kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, daripada mimpi Nabi Yusuf itu kepada perkara itu terlaksana, inna ru'ya Yusuf tahaqqaqat fi fatratin zamaniyatin tatarawah baina 40 sanatan wa 80 sanatan, walidhalika najid ru'ya al-khair yatulu amadu tasdiqiha, wa ru'ya syar takunu sari'atan lianna min rahmatillah an yaj'al ru'ya asyar yaqa'u waqi'an wa yantahi, liannaha law dhallat duna wuqu'i li amadin tawilin law وقع الإنسان فريسة تخيل الشر بكل صوره، والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة ولكن الخير له صور متعددة، فيجعلك الله متخيلا لما سوف يأتيك من الخير بألوان وتأويل شتى. Cantik kata-kata ini. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, pakar tafsir Quran dari bumi Mesir ini, engkau akan lihat terlaksananya mimpi Nabi Yusuf itu mengambil masa yang panjang. Setengah para ulama tafsir mengatakan daripada peristiwa mimpi itu sampai ia terlaksana, sampai baginda diangkat tahta menjadi Menteri Keuangan orang besar Mesir, 40 tahun. Setengah mengatakan 80 tahun. Tak mustahil kalau daripada tempoh yang panjang seperti itu, kerana orang terdahulu umur mereka panjang-panjang. Nabi Yusuf sendiri umurnya lebih 120 tahun. Jadi apa ini maksudkan dalam konteks ini? Kita ni berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sebab itu seorang sahabiah yang mulia, Asma binti Umais, beliau ni isteri kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar wafat, dikahwini oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika beliau dalam kesulitan sebelum itu, pernah Nabi SAW mengajar kepadanya berdoa. Doa ni bacalah tuan-tuan. Kita dalam kesukaran mana sekalipun, bila mengalami satu kesulitan, jalan di hadapan kita tertutup, buntu, terasa tak mampu nak teruskan kehidupan, tak boleh nak move on lah orang kata pada hari ini. Ini doa healing yang penting lah tuan-tuan. Dan dia mengandungi ayat perkataan yang Allah sebut dalam ayat ke-18 ni. Firman Allah SWT, Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya, Allah, segala puji hanyalah untukmu. Hanya kepadamu lah tempat mengadu. Engkau lah penolong dan tiada daya upaya, kekuatan, melainkan semuanya dengan pertolongan daripadamu, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Siapa yang mengalami kesulitan, baca doa ini, Allah Ta'ala akan keluarkan kita daripada kesusahan tersebut. Sesuai dengan ayat ke-18 yang kita pelajari, kata-kata Nabi Yaqub ini beberapa ribu tahun terdahulu ketika baginda mengalami ujian, kehilangan anak, dianiaya oleh adik-beradik sendiri. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Jadi apa maksud kesabaran yang indah itu tuan-tuan? Sabar itu indah. Fasabrun jamil. Maksudnya, kata Dr. Ratib Nabulusi dan tafsirnya, bahawa la turafiqu syakwa ila al-khalq. Kamu menerima apa-apa ujian, tak payahlah mengadu kepada manusia. Iz yu'abu man yashku ar-rahim ila alladhi la yarham. Alangkah hinanya bila kita ni buat pengaduan terhadap dia yang memiliki sifat rahmat kepada mereka yang tidak merahmati langsung. Lebih-lebih lagi kalau engkau mengadu perkara tersebut kepada orang bukan mahrammu. Lebih-lebih lagi derhakanya dirimu bila engkau mengadu kepada orang kafir yang tidak beriman. Kalau engkau mengadu pada seorang mukmin dengan harapan dia menunjuk kepada jalan keluar, dia mendoakan untukmu sekurang-kurangnya atas sifat kaum mukmin itu merahmati satu sama lain, itu mungkin boleh pakai juga. Tapi kalau kamu mengadu dalam media sosial untuk menceritakan satu perkara berlaku padamu, ini tak cukup, itu tak cukup. Nah, ini dah jadi satu trend pula untuk kita cerita apa-apa keaiban berlaku dalam keluarga, tujuan untuk tarik hit ramai followers, begitu begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti kita akan jumpa dalam ayat 86 bila Allah menyatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ayat ini Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam ketika baginda menjadi khalifah. Kata Abdullah bin Shaddad, aku berada di saf antara yang penghabisan ketika sembahyang subuh. Aku mendengar Umar membaca ayat ini, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Maka seluruh Masjid Nabawi itu menangis bersama-sama. Tengok Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika kemarau melanda bumi Madinah, umat Islam dalam kesusahan. Sayyidina Umar menjadi imam sambil baca ayat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu segala urusan kesulitan ini hanya kepada Allah. Ini adalah kata-kata Nabi Yaqub yang akan kita lihat lagi pada episod yang berikutnya. Jadi mengadu yang dikehendaki ini dalam konteks ayat ini, tengok Nabi Yaqub AS ketika mengalami ujian yang sangat besar, kehilangan anak tercinta itu, dan dia tahu anak-anak yang lain itu berbohong kepadanya. Beliau berkata, qala bala sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun.
Aku memang tak ada tempat lain untuk mengadu melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi satu tuan-tuan saya nak pesan tuan-tuan, satu hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kerap berdoa dengan satu ungkapan, iaitu Nabi menyatakan ta'awadzu billahi min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Banyaklah berdoa wahai saudara, minta kepada Allah selamat daripada jahdil bala, beratnya bala ujian, wa daraki syaqa, dan banyaknya kesempitan, kesukaran, wa su'il qada, dan buruknya ketapan, wa syamatatil a'da, dan gembiranya musuh terhadap satu yang menimpamu. Ini doa yang kita pelajari pesan Nabi ni. Allahumma inni a'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian, dari banyaknya bertimpa-timpanya kesukaran, kesulitan, dan buruknya satu ketapan, dan berpestanya musuh-musuh terhadap kelemahan diriku, gembiranya musuh-musuh terhadap kelemahan yang berlaku pada diriku. Kita minta pada Allah selalu doa ni kerana ni pesan Nabi SAW, sesuai dengan apa berlaku pada Nabi Yaqub. Maka Dr. Ratib Nabulusi menyebut dalam tafsirnya kepentingan doa ini untuk diamalkan. Jadi alangkah bezanya kita dengan kualiti pemikiran seorang Nabi Allah bila baginda mengalami kesukaran itu yang muncul dalam fikirannya hingga terbit di mulutnya, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka yang tinggal hanya permintaan kepada Allah sahaja. Jadi itu sebab kesabaran yang indah ini maksudkan itu, kamu tidak mengadu hal ehwal, kelemahan, satu musibah, satu kesukaran hidupmu kepada siapa pun melainkan kepada Allah SWT. Semua itu ditumpukan kepada Allah SWT. Nanti kita akan lihat ayat ke-86, inama ashku bathi wa huzni ilallah. Penekanan lagi kepada aspek ini. Ada di kalangan para ulama tafsir yang bawa kisah bahawa Nabi Yaqub ini ketika kehilangan anak, dia menangis sampai buta matanya dan kemudian jatuh keningnya, sehingga pada waktu dia bertemu dengan Nabi Yusuf, puteranya itu sudah menjadi orang besar di Mesir. Maka adalah perbualan dialog yang ditanyakan kepadanya, mengapakah Tuhan Nabi Allah berkata sedemikian dalam kes kehilangan Yusuf? Tapi perkara itu merupakan kisah Israeliat. Saya seorang Nabi tidak meminta kepada Allah SWT. Sepasti baginda dalam ayat ini menunjukkan pergantungan mutlaknya hanya kepada Allah SWT. Jadi janganlah kita jadi seperti sebahagian manusia yang ada pada hari ini, yang bila berlaku satu musibah, satu masalah, dia bercerita pada semua orang masalah yang berlaku padanya. Seolah-olah Allah tidak adil. Kenapa aku yang ditimpa? Kenapa anak aku yang sakit? Kenapa anak aku yang begini? Kenapa aku yang bercerai? Sehingga kadang-kadang perkara kecil pun dia sanggup untuk menyebut nama Allah SWT, bersumpah dengan keburukan, bahkan mencela Islam yang diikutinya, yang menjadi pegangan hidupnya, sanggup untuk mengatakan perkara-perkara semikian. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, idza ahaballahu qauman ibtalahum faman sabara falahu sabar wa man jazi'a falahu jaza'. Bahawa sungguhnya kesabaran itu adalah satu ujian, itu datang dalam hidup kita. Allah bila cinta satu golongan, dia akan menguji mereka. Siapa yang sabar, baginya kesabaran itu pahalanya. Bagi siapa yang melata, menyebut perkara-perkara yang buruk ketika berlaku satu itu, menghebahkannya seolah tidak rida dengan ketentuan Allah itu, maka dia tidak dapat apa-apa melainkan kemurkaan daripada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kadang-kadang orang ini menjadi marah pada benda kecil yang tak sepatutnya. Kereta dia bercalar sikit, habis semua keluar daripada mulut dia berbagai-bagai kata kejian, perkara-perkara keburukan. Apalah nilai mungkin satu kerosakan kecil berlaku pada keretanya seperti itu. Mungkin kemik sikit, mungkin sedikit calar, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Sedangkan apa yang disebut dalam ayat ini, Nabi Yaqub AS kehilangan buah hatinya, puteranya yang bakal menjadi Nabi penggantinya. Baginda hanya mengatakan fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Mudah-mudahan kita belajar kualiti keimanan seorang Nabi dalam kes berkaitan perkara ini dan ujian dalam hidup. Alangkah banyaknya. Seorang diuji dengan harta, seorang diuji dengan ilmu, seorang diuji dengan kecantikan, seorang diuji dengan pasangan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.